Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan akan menyenarai hitamkan mana-mana pengusaha inap desa dan rumah tumpangan jika didapati tidak berdaftar di negeri ini. Menterinya Dato' Ahmad Abang Johari Tun Nopeng berkata, tindakan tersebut bagi memastikan perkhidmatan tersebut mematuhi peraturan yang ditetapkan demi kebaikan semua pihak terutama pelancong. Mengikut statistik yang ada pada kementerian, I haven't got the correct figure lah. Kalau di Kuching itself is about 40 yang tidak berdaftar. What are the main reasons that they don't want to be registered? Is that because of their regulation that they cannot? No, nothing. They just want to carry on with the business. They don't bother. When we come in, we say Bomba said no, but they just go ahead. Regardless, you see. So some are irresponsible. Just now, Dato' said that if they don't want to be registered, then the ministry will blacklist them, and then the agency will. But then they still do it online. They can promote their. That's why we are monitoring. Tambahnya, pengusaha yang telah disenarai hitamkan akan diwar-warkan menerusi laman sesawang kementerian. Menurut beliau, sikap tidak bertanggungjawab, tidak peduli dan hanya mementingkan keuntungan merupakan antara sebab para pengusaha gagal mendaftarkan perniagaan mereka. Jelasnya, pendaftaran penting bagi menjaga kepentingan pemilik dan pengguna perkhidmatan dalam pelbagai sudut termasuk insuran, keselamatan dan protokol seperti pendaftaran. Justru beliau mahu pihak pengusaha inap desa dan rumah tumpangan yang belum berdaftar agar segera mendaftarkan perkhidmatan mereka. Beliau juga mahu pihak berkuasa tempatan untuk memastikan perkhidmatan inap desa dan rumah tumpangan di bawah seliaan majlis tersebut mematuhi peraturan penubuhannya. Dato' Ahmad Abang Johari memberitahu demikian dalam sidang media selepas menerima kunjungan hormat daripada para kaunselor pihak berkuasa tempatan yang mewakili Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu di Kuching. Walaupun keselamatan negara masih dalam keadaan terkawal daripada ancaman militan Daesh, namun rakyat dinasihatkan supaya tidak leka dan sentiasa bekerjasama dalam membendung ancaman ini. Panglima Medan Timur Tentera Darat Lieutenant Jeneral Datuk Muhammad Zaki Mokhtar memberitahu pihak kerajaan dan Angkatan Tentera Malaysia ATM terus bekerjasama dalam mempertingkat serta mempelbagaikan usaha dalam membendung ancaman daripada anasir luar. Jelas Lieutenant Jeneral Datuk Muhammad Zaki, kewujudannya pelbagai aplikasi dalam media sosial masa kini lebih memudahkan kemasukan ancaman sejagat tersebut. Justru kerjasama semua pihak khususnya generasi muda amat diperlukan agar tidak terpengaruh dengan daya-daya yang disebarkan oleh militan tersebut untuk menyertai kumpulan mereka. Selagi adanya perhubungan media tanpa sempadan, media elektronik tanpa sempadan, benda ini akan berterusan. So selain daripada usaha yang kita dah lakukan setakat ini, dan Alhamdulillah ianya amat berkesan, iaitu daripada kerajaan, pihak Angkatan Tentera, pihak PDRM dan sebagainya. Tetapi kita need to work harder. Supaya khususnya anak-anak muda kita tidak mudah terpengaruh dengan dakwah dan juga pelawaan daripada kumpulan-kumpulan Daesh dan AS ini. Lieutenant Jeneral Datuk Muhammad Zaki berkata demikian ketika ditemui media selepas pembarisan Hari Angkatan Tentera Malaysia ATM ke-83 di Kem Tentera Muara Tuang. Terdahulu beliau menyampaikan amanat Panglima Angkatan Tentera sempena Hari Ulang Tahun ke-83 ATM bagi memperingati pahlawan-pahlawan yang telah gugur di medan perang selain menyuntik semangat para prajurit sedia ada dalam mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara ini. Anggota Tentera Malaysia dan Indonesia disaran terus mengekalkan hubungan baik yang sudah lama terjalin bagi menjaga keamanan terutama di perbatasan kedua-dua negara. Kepala Staf Militer 121 Alam Bana Wan Nawai, ABW Colonel Infantry Denny R.I. Masenji berkata, kerjasama yang baik bukan sahaja memberi kesan kepada keamanan kedua-dua negara, bahkan ianya dapat dijadikan peluang untuk anggotanya yang ditugaskan ke Malaysia untuk mempelajari ilmu ketenteraan. Jelasnya, banyak usaha dilakukan bagi meneruskan kerjasama yang baik menjaga perbatasan negara yang merupakan tanggungjawab kedua-dua negara, antaranya rondan bersama, mesyuarat bulanan antara pegawai-pegawai, lawatan balas dan pertukaran staf.
Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas perasmian Majlis Patrol Terkoordinasi PATKO Siri 1 2016 yang dirasmikan Panglima 3 Brigade, Brigadier Jeneral Muhammad Bustamam Mat Zain di Kem Jawatankuasa Perancangan Gerakan JPG Tebedu di Serian. Terdahulu dalam ucapannya, Brigadier Jeneral Muhammad Bustamam berkata, Patkor yang bermula semalam sehingga Ahad ini yang melibatkan lebih 100 pegawai dan anggota lain-lain pangkat kedua-dua negara kelak diharap dapat memberi impak kepada keamanan negara sekaligus mencegah aktiviti jenayah rentas sempadan. Bila turut menyambut ketibaan 130 pegawai Batalion Infanteri 642 Kapuas Unit KPS Indonesia di Pos Imigresen Tebudu untuk menjalani latihan Bilateral Exercise Kris Kartika Kekar Melindo Siri 40 AB 2016 di Camp Penrisen bermula semalam sehingga 30 September ini. Kertin Sarawak disaran untuk memantapkan aktiviti kemasyarakatan bagi melahirkan pelajar yang bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik tetapi juga mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi. Menteri Muda Pengangkutan Darat dan Udara dan Keselamatan Datuk Lee Kim Shin berkata, universiti adalah tempat terbaik bagi pelajar untuk memperoleh pengalaman dan menyumbang kepada masyarakat setempat ke arah mewujudkan kehidupan komuniti yang lebih baik. Katanya aktiviti seumpama itu mampu memotivasikan para pelajar untuk bergiat secara aktif ke lapangan bagi membantu masyarakat yang memerlukan berbanding hanya menghabiskan masa di kelas dan dunia maya. Datuk Lee berkata demikian ketika merasmikan Humanitarian Affairs Awareness Week di Kertin Sarawak, Miri. Sementara itu, Timbalan Pro Naib Chancellor Kertin Sarawak Profesor Bina Giridaran berkata program kemanusiaan bukan sahaja memberikan pengalaman berharga tetapi juga mengukuhkan kesedaran pelajar terhadap kepelbagaian budaya. Bersebenar minggu kesedaran itu, pelbagai aktiviti diadakan termasuklah pameran, ceramah, bengkel bahasa isyarat serta kerja-kerja kemanusiaan di Hospital Miri dan malam kutipan derma Humanitarian Affairs Performance. Pada majlis itu, Datuk Lee turut menyampaikan sumbangan cek berjumlah RM4,000 kepada Majlis Pelajar Kertin Sarawak sebagai sokongan kepada program kemanusiaan tersebut. Pendidikan bermutu tinggi menjadi faktor paling penting sebagai sumber utama dari segi tenaga dan kuasa untuk bersaing dalam dunia masa kini yang penuh cabaran. Penaung Persatuan Dayak Miri merangkap Penasihat Penyelidikan Sains Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang berkata, kerajaan memberi penekanan terhadap pendidikan dengan memperuntukkan tidak kurang daripada 1/4 daripada belanjawan tahunan negara kepada bidang tersebut. Tan Sri Alfred Jabu berkata faktor kejayaan kebanyakan negara-negara maju adalah kerana mempunyai sistem pendidikan yang berkualiti tinggi. Tambah beliau, Sarawak merupakan negeri yang mendapat peruntukan paling tinggi daripada kerajaan persekutuan untuk tujuan itu. Beliau berkata demikian mewakili timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Uga Embas ketika merasmikan Malam Penghargaan dan Pelantikan 2016 Persatuan Dayak Miri di Miri. Beliau turut menyeru masyarakat Dayak khasnya golongan ibu bapa supaya menggalakkan anak-anak mereka mengutamakan pendidikan yang boleh mengubah masa depan dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Pada majlis tersebut, Tan Sri Alfred Jabu mengumumkan peruntukan berjumlah RM50,000 daripada Datuk Ahmad Douglas kepada Persatuan Dayak Miri. Seramai 46 orang ahli jawatan kuasa persatuan itu menerima watikah pelantikan bagi sesi 2016-2017. Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB akan mengadakan latihan intensif dalam usaha mempersiap kesemua ahlinya menghadapi pilihan raya umum ke-14 PRU14 akan datang. Ketua Wanita PBB Tan Sri Empiang Jabu berkata berdasarkan sesi latihan yang diadakan sebelum pilihan raya negeri yang lalu, ahli-ahli pergerakan wanita menunjukkan prestasi menggalakkan yang telah diterjemahkan dalam kemenangan besar Barisan Nasional. During the last state election, we have prepared our women leaders with many trainings that include campaign strategies. Because we do not want our women to play only supporting role, but also to play major role as women in politics.
Tan Sri Empiang berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat tertinggi Pergerakan Wanita PBB sesi 2013-2016 di Ibu Pejabat PBB di Kuching. Turut hadir Setiausaha Agung Wanita PBB yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Hajah Nancy Shukri. Tan Sri Empiang menambah perbezaan daripada latihan sebelum ini, sesi tersebut akan melibatkan generasi muda ke arah menarik lebih ramai penyertaan golongan itu dalam bidang politik. Pergerakan tersebut kini mempunyai 4 anggota parlimen iaitu Datuk Hajah Nancy Shukri, Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Batang Lupar, Datuk Norah Tun Rahman, Tanjung Manis dan Rubiah Wang, Kota Samarahan. Jabatan Kesihatan Sarawak tidak menerima sebarang laporan mengenai penyakit kencing tikus atau leptospirosis di Sungai Cina Pusat Hidupan Liar Matang, Kuching atau di Sungai Pulau Air Kaki Gunung Gading di Lundu. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Jamilah Hashim berkata beliau telah menyemak dengan bilik gerakan tetapi dimaklumkan tiada sebarang laporan diterima. Katanya pihaknya juga tidak mengeluarkan sebarang mesej amaran menerusi aplikasi WhatsApp mengenai penyakit kencing tikus di kedua-dua lokasi berkenaan. Menerusi aplikasi WhatsApp-nya, Dr. Jamilah menjelaskan bahawa jabatan itu tidak menjalankan rutin pensimpelan alam sekitar dan ujian air di kawasan rekreasi untuk mengesan leptospirosis. Sebaliknya hanya menjalankan ujian terhadap pesakit. Semalam satu mesej amaran yang disebarkan melalui aplikasi WhatsApp mengenai dakwaan kedua-dua lokasi serta anak sungai berdekatan kawasan berkenaan dicemari penyakit kencing tikus. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 11.15 pagi, Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Heri Jineb dan Pegawai Daerah Bau Inting Nyami mengadakan sidang media bersama mempromosikan Pesta Tasik Biru tahun 2016 di Majlis Daerah Bau. Manakala pada pukul 12.30 hari, Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satin menerima kunjungan hormat daripada Konsul Jepun di Pejabat Ketua Menteri di Wisma Bapa Malaysia Kuching sebelum menerima kunjungan hormat Ahli Parlimen Kuala Kangsar di tempat sama pada pukul 12.30 tengah hari. Akhir sekali pada pukul 5 petang, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugambas menyempurnakan Majlis Equator Prize 2015 Award Celebration untuk Persatuan Masyarakat Adat Dataran Tinggi Sarawak Formadat di Hilton, Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Dilaila. Silakan.